Adakah Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat atau PKDM hanya sekadar parti kecil yang tidak mampu memberi impak besar, atau ia sebenarnya memiliki potensi untuk menggegarkan lanskap politik Sabah? Persoalan ini timbul apabila presidennya Datuk Peter Anthony secara tegas menolak dakwaan bahawa PKDM adalah proksi kepada Parti Warisan, sebuah parti yang pernah menjadi platform politiknya sebelum beliau keluar dan menubuhkan PKDM pada penghujung tahun 2021. Peter, yang kini merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Melalap, menjelaskan bahawa PKDM tiada kaitan dengan mana-mana parti politik, termasuk Warisan, meskipun ramai yang cuba mengaitkan parti pimpinannya itu dengan parti tersebut. Penafian beliau ini mencetuskan perdebatan di kalangan pemerhati politik, memandangkan Warisan masih dilihat sebagai sebuah parti yang dominan dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun dan Murut. Golongan ini juga menjadi sasaran utama PKDM. Menurut Peter, dakwaan bahawa PKDM mempunyai hubungan dengan Warisan adalah fitnah semata-mata. Lebih-lebih lagi katanya, tiada pemimpin atau ahli warisan yang hadir dalam mana-mana program PKDM, termasuk semasa pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri ke-17 PKDM bagi Dewan Undangan Negeri Lim Bahau. Peter juga pernah memegang jawatan sebagai naib Presiden Warisan sebelum ini, menekankan bahawa PKDM bergerak secara solo, tanpa perlu bergantung pada mana-mana parti besar, terutamanya Warisan. Mana ada orang Warisan datang hari ini, katanya ketika menjawab pertanyaan pihak media. Keputusan Peter untuk meninggalkan Warisan dan menubuhkan PKDM dilihat sebagai satu langkah berani, namun ia juga membuka ruang kepada spekulasi mengenai hubungannya dengan parti lamanya itu. PKDM yang masih lagi baru dalam arena politik seringkali dilabel sebagai parti kerdil atau parti nyamuk oleh pihak tertentu. Namun dalam persekitaran politik yang dinamik seperti Sabah, label tersebut tidak semestinya menjadi halangan besar. Peter percaya bahawa PKDM boleh mencipta ruang sendiri dalam PRN 17 tanpa perlu bersekutu dengan mana-mana gabungan besar seperti Gabungan Rakyat Sabah (GRS) yang mengandungi beberapa parti besar seperti USNO dan LDP. Peter Anthony juga turut berkata, "Kita hanya seorang dan bergerak solo kerana kita tahu membuat keputusan dalam satu kumpulan bukan mudah." Jelasnya, ini merujuk kepada kesukaran untuk mencapai konsensus dalam gabungan parti yang berbeza, kepentingan dan pandangan. Dengan keyakinan yang ditunjukkan oleh Peter, timbul pula persoalan yang lebih besar. Adakah PKDM benar-benar mampu memenangi PRN 17 tanpa sokongan mana-mana parti besar? Peter tetap optimis. Beliau menegaskan bahawa parti tunggal seperti PKDM masih mempunyai peluang untuk menang, meskipun bersaing dengan gabungan politik yang lebih besar. Menurutnya, PKDM sudah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi pilihan raya ini dan tidak mustahil bagi parti tunggal untuk membentuk kerajaan negeri jika pengundi memberikan mandat. Peter menyamakan situasi PKDM dengan Parti Bersatu Sabah atau PBS pada tahun 1985 yang tanpa disangka berjaya menewaskan parti pemerintah ketika itu walaupun baru sahaja ditubuhkan. Peter berkata, "Saya melihat situasi ini sama seperti PBS pada tahun 1985 yang berjaya mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan mereka. PKDM juga berpotensi untuk melakukan perkara yang sama dalam PRN 17. Beliau turut menambah bahwa PKDM bersedia untuk bertanding di antara 30 hingga 35 kerusi. Namun, jika ada permintaan daripada pengundi, parti itu boleh bertanding sehingga 40 atau 50 kerusi. Menurut Peter, dengan 73 kerusi DUN yang ada di Sabah, sebuah parti hanya memerlukan kemenangan di 37 kerusi untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Walau bagaimanapun, realiti politik Sabah adalah lebih kompleks daripada sekadar mendapatkan kerusi majoriti.
Perpecahan undi di kalangan parti-parti kecil dan ketidaktentuan sokongan pengundi boleh menjadi cabaran besar bagi PKDM. Namun, Peter tidak menolak kemungkinan PKDM memainkan peranan penting sebagai kingmaker atau penentu kuasa selepas PRN 17. Walaupun beliau menegaskan bahwa PKDM akan bertanding secara solo, Peter tidak menolak kemungkinan untuk bekerja sama dengan parti lain selepas keputusan pilihan raya diperolehi. Katanya, kita tidak menutup pintu kepada sebarang kerjasama. Tetapi buat masa ini, fokus kita adalah untuk bertanding sendiri dan menawarkan alternatif kepada rakyat Sabah. Dalam pada itu, PKDM telah memperkenalkan 3 perkara utama dalam manifestonya yang akan ditawarkan kepada rakyat Sabah jika mereka menang PRN 17. Manifesto tersebut memberi tumpuan kepada soal pendidikan, kebajikan, dan perumahan. Peter menyatakan bahwa PKDM berjanji untuk memberi beasiswa kepada semua anak rakyat Sabah sebagai usaha untuk meningkatkan taraf pendidikan di negeri itu. Selain itu, parti itu juga berjanji untuk memberikan bantuan kebajikan kepada semua warga tua selepas mencapai umur 60 tahun, serta menyediakan rumah percuma kepada rakyat Sabah yang belum memiliki rumah. Tawaran ini jika dilihat secara sekilas, nampaknya agak ambisius, memandangkan status PKDM sebagai parti kecil. Namun, dalam konteks politik Sabah yang seringkali menyaksikan kejutan demi kejutan, tidak mustahil bagi parti yang dilabel kecil untuk mencipta gelombang besar dalam pilihan raya. Perkembangan yang berlaku pada tahun 1985 ketika PBS berjaya memenangi pilihan raya, walaupun baru saja ditubuhkan, mungkin akan berulang dalam bentuk yang berbeza melalui PKDM. Tetapi persoalan yang terus menghantui adalah sejauh mana PKDM boleh menjadi kuasa penentu dalam politik Sabah. Dengan lanskap politik yang semakin terpecah-pecah, adakah PKDM sekadar ingin menunggu dan melihat peluang untuk menjadi kingmaker? Atau adakah ia mempunyai aspirasi yang lebih besar untuk memimpin negeri ini? Jika PKDM hanya menunggu keputusan PRN 17 untuk melihat siapa yang boleh mereka sertai, maka apakah mereka benar-benar parti yang berjuang untuk rakyat Sabah atau sekadar mencari kuasa? Ini adalah persoalan-persoalan yang mungkin menghantui pengundi Sabah ketika mereka bersedia untuk memilih pada PRN 17. PKDM mungkin tidak dilihat sebagai ancaman besar buat masa ini, tetapi jika kita belajar dari sejarah, politik Sabah sentiasa penuh dengan kejutan. Apa yang pasti, PRN 17 kali ini akan menjadi ujian besar buat Peter Anthony dan PKDM untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar parti kerdil atau parti nyamuk, tetapi sebuah entiti politik yang mampu menggugat status quo di negeri ini.